Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk PDPR kita hari ini, kita akan masuk subtopik 5.4, teknologi kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik ialah istilah yang digunakan kepada pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Kejuruteraan genetik telah mula diperkenalkan sekitar tahun 1971 sehingga 1973 dan dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik ataupun dalam bahasa Inggerisnya Genetically Modified Organism, singkatannya GMO, dan terapi gen. Teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik yang baru. Sebagai contoh, DNA daripada tumbuhan boleh dikombinasikan dengan DNA bakteria atau DNA manusia yang dikombinasikan dengan DNA daripada kulat untuk mencipta DNA hybrid. Contoh yang lebih terperinci adalah seperti penghasilan insulin manusia melalui bakteria. Penghasilan insulin ini dapat membantu orang yang menghidap diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Itulah penyakit kencing manis. Rajah 5.26 merupakan pembuatan insulin melalui teknologi DNA rekombinan. Okey, nombor 1, DNA dipotong menggunakan enzim pemotong. Ini nombor 1 di sini. Dan nombor 2, DNA plasmid dipotong menggunakan enzim pemotong. DNA plasmid di mana dia? Nombor 2 di sini, bawah ini. Dan nombor 3, DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteria. Maksudnya dekat sini potong tadi, masukkan dekat bahagian potong nombor 2. Jadilah nombor 3. Dan nombor 4, DNA rekombinan menggadar di dalam tangki penapaian. This one, nombor 4, tangki penapaian. Maksudnya kita biarkan dia membiak. Dan nombor 5, pengekstrakan dan penulinan untuk menghasilkan insulin manusia. Organisma termodifikasi genetik ataupun singkatannya GMO. Kenapa GMO? Genetically Modified Organism. Iaitu organisma, tumbuhan, haiwan dan bakteria atau virus yang telah diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Teknologi ini menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza, malahan boleh dilakukan dengan menggabungkan gen haiwan dengan gen tanaman atau gen bakteria untuk menghasilkan organisma termodifikasi genetik iaitu GMO dengan ciri baharu yang tidak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Apa maksud tradisional? Maksudnya kita biarkan dia membiak sendirilah. Jadi kita moden ini kita yang tolong dia biakkan. Organisma baru ini mengandungi beberapa perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti komersial. Beberapa tumbuhan yang telah dihasilkan ialah tumbuhan yang boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Teknologi ini diaplikasikan dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Buah yang lebih besar dan nilai nutrisi yang lebih tinggi dan daya rintangan terhadap serangan perosak dan penyakit merupakan ciri-ciri produk yang diingini dalam bidang pertanian. Salah satu kebaikan tanaman yang dihasilkan melalui modifikasi genetik ini ialah pengurangan penggunaan racun perosak. Jadi hal ini boleh mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Kebaikan teknologi kejuruteraan genetik. Mengenal pasti dan menentukan penyakit bakar dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Dan menghasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi berbanding generasi sebelumnya. Menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa yang lebih singkat untuk tuaian.
penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Dalam kebaikan mesti juga ada keburukan. Antaranya, hasil perubahan genetik memberikan alahan dan kesan-kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. Contohnya, kamu dengar banyak orang alah pada kacang, alah pada udang. Penyelidikan genetik yang menghasilkan spesies baru menyebabkan spesies asal akan pupus dan boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Pengubahsuaian genetik mungkin digunakan secara tidak beretika seperti membuat senjata biologi yang boleh membahayakan manusia, menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Oleh itu, kita kena ada etika dalam teknologi kejuruteraan genetik di mana penyelidik genetik perlu dijalankan dengan integriti yang tinggi agar tidak menyalahi moral dan agama. Teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dari segi kesihatan seperti mencipta insulin bagi membantu manusia yang menghidap penyakit diabetes mellitus. Apa itu penyakit diabetes mellitus tadi? Penyakit kencing manis. Teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan kerosakan tanaman. Etika dan nilai murni hendaklah diamalkan semasa menjalankan eksperimen kejuruteraan genetik agar tidak menyentuh sensitiviti agama dan moral. Bagi mengelakkan teknologi kejuruteraan genetik daripada disalahgunakan, undang-undang dan peraturan wajar dikuatkuasakan bagi mendidik para pengkaji memahami dan mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. Okey. So, itu saja untuk 5.4. So, kita masuk ke subtopik 5.5 iaitu variasi. Yang ini paling selalu tanya dalam exam. Seterusnya kita masuk subtopik 5.5 variasi. Apa itu variasi? Variasi ialah perbezaan. So, variasi ada dua jenis. Variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Kita tengok yang pertama iaitu variasi selanjar. Variasi selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Contoh variasi selanjar adalah sebelah manusia. Selanjar pada manusia adalah ketinggian dan jisim badan. Okey, itu yang dimasukkan dengan selanjar. Okey, ini adalah contoh gambar graf kalau kita mengkaji variasi selanjar disebabkan perbezaan itu tidak ketara. Contohnya ketinggian dan berat badan. Jadi dia boleh dibentuk dalam graf macam ini. Next ialah variasi selanjar. Apa itu variasi selanjar? Variasi selanjar ialah adalah kuantitatif. Ciri-ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkungan taburan normal. Variasi selanjar ditentukan oleh gen terapi tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sebagai contoh, warna kulit individu ditentukan oleh genetik yang diwarisi daripada ibu dan bapanya. Namun begitu, individu yang sama boleh mempunyai warna kulit yang berbeza apabila berada di dua lokasi yang berbeza. Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Contoh variasi tak selanjar pada manusia adalah seperti kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga dan jenis kumpulan darah. Ini perbezaan yang ketara. So, graf dia bentuk macam ini. Awak akan nampak graf ini, dia ada jarak. Sini ada jarak, sini ada jarak, sini ada jarak, sini ada jarak. Dan jarak itu mesti sama besar dan lebar graf ini adalah mesti sama lebar. Faham? Okey. Carta bar digunakan untuk mewakili variasi tak selanjar dan variasi tak selanjar adalah kualitatif. Variasi tak selanjar ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Oleh itu, trait bagi variasi tak selanjar boleh diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, yang ini kamu boleh dapat daripada buku teks. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi untuk faktor genetik. Faktor genetik ialah pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik
dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Dan penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Dan persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dan gamet betina menghasilkan zygot dengan kombinasi genotip yang berlainan. Mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baharu akibat perubahan dalam maklumat genetik. Manakala untuk faktor persekitaran seperti pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma. Misalnya, seseorang yang mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari. Seseorang akan jadi lebih gemuk sekiranya terlebih makan. Dan bunga hydrangea spesies berwarna biru jika ditanam di dalam tanah berasid dan berwarna merah jambu jika ditanam di dalam tanah berakali atau neutral. Faktor genetik, faktor persekitaran dan kepentingan variasi. Variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Individu dengan ciri yang berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik yang berlaku dalam persekitaran. Contoh paling senang kita tengok dalam keadaan sekarang, kita kena pandemik COVID-19. Kalau kita semua sama, maybe kita makan pupus sebab kena virus tu semua orang meninggal. Tapi disebabkan variasi inilah yang menyelamatkan kita jugalah. Variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Dan variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Contoh yang kamu nampak dalam gambar rajah tu, perasan tak? Siapa ada kat situ? Okey. Dekat sini. Okey. Variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakaan terpilih, haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Dan hal ini boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti pertanian. Okey, oleh itu habislah bab ini. Habislah untuk bab 5 genetik.